Kempen pilihan raya kecil Donald Pengkalan Kubur kali ini kekal aman tanpa sebarang provokasi. Polis dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sendiri menganggap kempen kali ini wajar dijadikan contoh kerana ianya berlangsung dalam keadaan yang tertib. Untuk membincangkan trend itu, kami mengalu-alukan kesudian pengurusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Terima kasih Tan Sri kerana sudi untuk bersama kami. Sama-sama. Ya, baik Tan Sri. Ramai yang beranggapan bahawa kempen kali ini adalah yang paling tertib. Apa yang boleh Tan Sri ulas? Memang laporan yang saya terima sama ada daripada pegawai-pegawai saya yang bertugas di SPR ataupun daripada Polis Diraja Malaysia, proses kempen yang telah bermula daripada 13 hari bulan dulu sehingga hari ini, tidak banyak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dari segi bilangan laporan polis pun hanya 3 saja dan semuanya dapat diselesaikan secara berunding. Begitu juga teguran-teguran yang dibuat oleh SPR kepada parti-parti yang bertanding berkenaan dengan poster yang dipasang tidak teratur dan juga billboard yang dipasang tidak begitu sesuai, melanggar undang-undang. Apabila kita panggil parti yang bertanding itu berbincang mengatakan perkara yang dibuat itu adalah melanggar undang-undang, alhamdulillah nampaknya semua parti-parti yang bertanding patuh dengan nasihat yang diberi oleh SPR, dan dengan itu saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada mereka yang memberi kerjasama yang begitu baik kepada SPR untuk menjaga keamanan semasa tempoh kempen ini. Dan setakat hari ini, berapa laporan yang diterima oleh SPR berhubung salah laku ketika berkempen, dan adakah ianya diselesaikan dengan secara rundingan sesama calon? Ya, itu saya kata tadi. Secara umumnya, laporan polis yang dibuat hanya 3. Tadi 3 laporan polis itu dapat diselesaikan dengan baik dengan kerjasama polis dan juga parti yang bertanding. Jadi secara keseluruhannya sehinggalah petang ini saya dimaklumkan bahawa proses kempen yang berjalan di sini begitu aman, dan nampaknya calon-calon yang bertanding pun menghormati lawan mereka dan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun tuduhan-tuduhan yang sangat melampau. Jadi saya berharap tinggal beberapa hari lagi, iaitu kita punya hari pengundian pada 25 September. Saya berharap calon-calon yang bertanding dan juga penyokong-penyokongnya supaya menghormati undang-undang, peraturan-peraturan, etika-etika yang berkaitan dengan kempen pilihan raya ini. Dan saya berharap mereka berkempen tetapi hendaklah menghormati etika ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan saya sendiri pun dah bercakap dengan mereka kepada calon-calon yang bertanding itu supaya menghormati satu sama lain, kerana lepas pilihan raya nanti mereka ni akan berjumpa juga secara selalu di kawasan ini, tempat bertanding ini. Jadi tak guna kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati calon lawan kita. Baik Tan Sri, apa persiapan pada hari pengundian itu nanti, dan adakah ada elemen-elemen baru dalam proses pengundian kali ini? Pada umumnya tidak ada. Proses pengundian seperti biasa. Pengundi-pengundi mestilah tahu di mana tempat mereka mengundi. Ya. Saya berharap pengundi-pengundi yang berdaftar pada masa ini di mana pun mereka berada supaya balik ke Pangkalan Kubur ini untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi, dan sebelum pergi ke pusat mengundi, ke saluran-saluran yang ditetapkan, elok tahu tempat itu dengan cara SMS, dengan cara telefon, dengan cara email, supaya kita tidak menghabiskan masa berpusing-pusing mencari tempat mengundi. Jadi apabila sampai di tempat mengundi, terus pergi ke barong SPR, jangan pergi ke barong-barong yang tidak dibenarkan.
barang SPR kita ada komputer di situ dan kita boleh semak di mana saluran mereka untuk mengundi. Dan proses mengundi tahun ini masih lagi menggunakan dawat kekal. Dawat kekal akan digunakan dan pengundi-pengundi terpaksa mencelupkan jari telunjuk kanan, jari telunjuk kanan mereka ke dawat kekal SPR, dan setelah itu barulah kita memberi kertas undi dan mereka boleh mengundi tanpa gangguan siapa-siapa pun, kerana undi itu rahsia dan tidak siapa yang tahu. Walaupun SPR kita tak tahu pengundi itu undi parti mana, calon mana, ya. Jadi jalankan tanggungjawab itu, jalankan tugas itu sebaik-baiknya untuk memastikan setiap pengundi yang mendaftar sebagai pengundi di Pangkalan Kubur ini menjalankan tugas masing-masing. Ya. Baik, soalan terakhir daripada saya, Tan Sri. Dijangka pukul berapa keputusan PRK Pangkalan Kubur ini dapat diumumkan? Dia ada 45 saluran, ada 11 pusat mengundi dan jarak di antara satu sekolah dengan satu sekolahnya pun tidak begitu jauh. Dan kita menjangkakan secara tidak rasmi SPR boleh mengetahui apa itu keputusan itu awal. Bagaimanapun saya dan SPR menghormati apa itu pengundi-pengundi di sini, penduduk-penduduk di sini yang mesti menunaikan solat maghrib, solat isyak. Jadi solat isyak ada lebih kurang 8 suku kan. Jadi saya menjangkakan paling baiklah supaya pegawai-pegawai SPR pun tidak terburu-buru dan calon-calon yang bertanding pun tidak terburu-buru. InsyaAllah kita akan umumkan pukul 9 malam. Jadi yang mereka yang nak beramal ibadat di surau, di masjid pun tidak terganggu. Dan mereka yang nak datang ke pusat penyembelihan undi pun tidak terburu-buru. Jadi insyaAllah pukul 9 kita akan umumkan keputusan pilihan raya kecil Pangkalan Kubur ini. Okey, baik Tan Sri, terima kasih kerana sudi untuk bersama National 5. Sama-sama. Berita seterusnya. Tidak sampai 40 jam sebelum hari sebenar pengundian berlangsung, calon dan parti-parti yang bertanding melipat ganda kempen menerusi program ceramah dan kempen dari rumah ke rumah. Pengarah Jentera Pilihan Raya BN Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, kesemua 12 pusat daerah mengundi BN akan mengadakan solat hajat malam esok bagi mendoakan kemenangan BN. Datuk Seri Mustafa yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan turut menasihatkan agar penyokong parti itu bertenang, menjaga keselamatan diri dan bersabar ketika berkempen. Kerja kuat tetapi dengan penuh sopan, penuh berhemah, jangan sekali-kali mencetuskan ketegangan perselisihan antara kita, ya. Jangan sekali-kali ada huru-hara di Pangkalan Kubur, dan saya mahu supaya kita menghormati undang-undang termasuk pihak polis. Dalam sidang media di Pangkalan Kubur, Datuk Seri Mustafa berkata, pelbagai kemungkinan boleh berlaku pada saat-saat akhir seperti provokasi dan ketegangan. Dalam kesibukan pilihan raya kecil DUN Pangkalan Kubur, Universiti Malaysia Kelantan mencatat nama dalam Malaysia Book of Records kerana berjaya mengadakan persembahan tarian menghadap rebab yang terbesar. Tarian menghadap rebab ini dipersembah 500 penari kumpulan Mak Yung Bunga Emas Sri Temenggong yang diberi nafas baru oleh UMK di bawah pimpinan Prof. Datuk Dr. Raduan Cik Ros selaku Naib Kansellor UMK. Majlis ini disaksikan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Sri Nazri Tan Sri Aziz. Tarian menghadap rebab merupakan warisan budaya Kelantan yang sudah hampir pupus. Mak Yung yang dibawa ke Kelantan lebih 200 tahun lepas telah diisytiharkan UNESCO sebagai warisan dunia sejak 2005. Namun ada pendapat mengatakan Mak Yung wujud sekurang-kurangnya 800 tahun dahulu. Dalam ucapannya, Datuk Sri Nazri berkata tahun 2015 negara akan menjayakan program Year of Festival. Justru UMK diminta bekerjasama menyalur kepakaran mengenai budaya dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.
Sekian lintas langsung dari PRK Pilihan Raya Kecil Dun Pengkalan Kubur dari Kompleks Jajahan Perpaduan Tumpat. Kembali kepada Suhaimi dan Norlela di Angkasa Puri. Silakan.